Selamat sejahtera, Madam. Nama saya Jisami dan nombor matrik saya 263290. Kami dari kumpulan 4 dan ingin membentangkan tentang tajuk kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan kedai runcit di kawasan bandar. Tanpa melengahkan masa, saya akan memulakan pembentangan dengan pendahuluan. Perniagaan merupakan satu urus niaga jual beli barang kepada pelanggan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. COVID-19 merupakan sejenis virus yang terdiri daripada coronavirus yang akan menjejaskan saluran pernafasan seseorang. Pada 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, dan PKP ini telah memberi impak kepada pelbagai sektor, terutamanya sektor perniagaan. Oleh itu, kami akan menjalankan kajian yang bertajuk Kesan Pandemik COVID-19 terhadap perniagaan kedai runcit di kawasan bandar. Kumpulan sasaran yang ditentukan oleh kami adalah perniagaan kecil dan sederhana, iaitu perniagaan kedai runcit. Dan lokasi kajian kami adalah di kawasan bandar, iaitu Alor-Star Kedah dan juga Bangi Selangor. Hal ini adalah kerana kawasan bandar mengadakan kedudukan yang strategi dan taraf hidup di kawasan bandar juga adalah tinggi berbanding dengan kawasan luar bandar. Dalam kajian ini akan melibatkan 2 orang responden yang berumur antara 21 tahun hingga 65 tahun dari Alor-Star Kedah dan Bangi Selangor. Dan tujuan kajian ini adalah untuk memberi cadangan kepada responden untuk membantu mereka menangani masalah yang dihadapi semasa pandemik COVID-19. Selamat sejahtera, Madam. Nama saya adalah Wang Si, matrik nombor adalah 262804. Saya akan menerangkan bahagian penyataan masalah. Melihat keadaan ekonomi semasa, peningkatan kes semula COVID-19 telah menyebabkan kebanyakan peniaga kedai runcit mengalami pengangguran bermusim dan seterusnya kehilangan sumber pendapatan mereka. Dengan meneliti lebih mendalam, hal ini telah membawa kepada masalah kemiskinan dan masalah kewangan bagi para peniaga kedai runcit. Pihak kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan itu Short Form PKP dan PKP bersyarat telah menyukarkan aktiviti perniagaan akibat kesan perubahan waktu operasi perniagaan dan pergerakan setiap rakyat adalah dihadkan. Dengan keadaan sedemikian, peniaga-peniaga kedai runcit telah mengalami kehilangan pelanggan setiap hari dan terpaksa menanggung kerugian yang besar. Maka penurunan pendapatan ini seterusnya menambahkan lagi beban kewangan terutama mereka yang menanggung nafkah keluarga. Seterusnya terdapat isu kegagalan peniaga kedai runcit terima sumber informasi berkaitan program bantuan kerajaan yang memerlukan aplikasi dalam talian. Hal ini berlaku kerana terdapat peniaga runcit terutamanya pada kumpulan usia yang lebih tua mempunyai kekurangan dalam tahap kesedaran asas mengenai teknologi maklumat. Jadi kebanyakan peluang kerja yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk peniaga kedai runcit telah terlepas. Selaras dengan itu, pakej bantuan kerajaan yang lebih bersifat universal iaitu pembahagian manfaat yang diperuntukkan kepada rakyat tanpa mengira mereka yang terkesan atau tidak terkesan adalah kurang efektif untuk membantu golongan yang terkesan. Jadi, pihak kerajaan perlu mempertimbangkan lagi untuk menawarkan pakej bantuan yang lebih bersasar supaya dapat memberaskan manfaat secara efektif kepada peniaga yang memang terkesan dengan impak pandemik COVID-19. Hal ini demikian agar menjamin kesinambungan perniagaan dan menstabilkan momentum pemulihan ekonomi Malaysia. Nama saya Fong Jia, nombor matrik number saya 261968. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan objektif kajian. Objektif kajian kami terbahagi kepada 3. Yang pertama, untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh peniaga kedai runcit semasa mengalami krisis COVID-19. Yang kedua, untuk mengkaji implikasi pandemik COVID-19 terhadap peniaga kedai runcit di kawasan bandar. Yang ketiga, untuk membantu peniaga kedai runcit meningkatkan pendapatan dan prestasi perniagaan semasa mereka mengalami pandemik COVID-19.
Assalamualaikum kepada Madam dan kawan sekelas. Saya Adi Syafiqah binti Muhammad Zamri, nombor matrik 264988 akan membentangkan bahagian 4.0 metodologi. Jadi metodologi adalah bagaimana kajian kami dilaksanakan. Jadi kami memilih untuk membuat soal selidik tertutup bersama responden dan dalam soal selidik tersebut mempunyai 3 bahagian utama, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Kawasan kajian yang telah kami pilih ialah kawasan bandar, iaitu terdapat 2 bandar yang kami pilih, iaitu Alor Setar Kedah dan Bangi Selangor. Dan kedai runcit yang terpilih ada 2 mengikut bandar-bandar yang kami telah pilih. Di Alor Setar, kami memilih kedai runcit Chong Cheng Hua, dan bagi Bangi Selangor, kami pula memilih Barakah Halal Mat. Dan temu bual, kami melaksanakan 2 kaedah, iaitu bagi Encik Chong Cheng Hua, kami melaksanakan temu bual secara bersemuka, manakala untuk Cik Sabrina, untuk Barakah Halal Mat, kami melaksanakan secara atas talian. Jadi ini adalah borang soal selidik yang kami telah memberi kepada 2 responden utama kami untuk dijawab. Dan ini juga. Perbincangan kali pertama kami dijalankan pada 22 Mac untuk menentukan tajuk kajian dan sasaran responden yang hendak dikaji dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Seterusnya, perbincangan kali kedua kami pada 28 Mac untuk membincang tentang objektif kajian yang hendak dikaji dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Pada 7 April, kami menggunakan aplikasi Webex untuk perbincangan kali ketiga. Tujuan perbincangan kali ketiga ini adalah untuk menyenaraikan soalan yang perlu dipertimbangkan dalam borang soal selidik dan sesi temu bual bersama responden. Seterusnya, saya akan membentangkan fasa 2 pertemuan pertama dengan responden. Saya yang merupakan pewakil kumpulan untuk menebu bual responden pertama secara bersemuka di Alor Setar Kedah, manakala responden kedua akan ditemu bual oleh Anis Syafiqah secara atas talian. Bagi responden pertama, pemilik kedai runcit Chong Cheng Hua pada mulanya enggan menerima penebu bual kami, tetapi selepas berbincang dengan beliau, akhirnya beliau memberikan kerjasama yang sepenuhnya dengan kami. Semasa temu bual dijalankan, didapati beliau memerlukan penjelasan untuk memahami setiap soalan yang terkandung dalam borang soal selidik agar dapat memberikan maklumat yang tepat untuk kegunaan projek kami. Selain itu, menurut Encik Chong, didapati beliau menghadapi masalah penggunaan e-dagang seperti Tashengo, e-wallet, Boost, GrabPay dan sebagainya. Ini kerana Encik Chong yang sudah berusia kurang mahir penggunaan e-dagang. Selain itu, menurut Encik Chong juga didapati bahawa pendapatan perniagaan memang terjejas disebabkan COVID-19. Secara umumnya, sesi temu bual dijalankan dengan sangat lancar. Gambar berikut merupakan gambar semasa temu bual dengan Encik Chong dan barangan runcit yang dijual dalam kedai tersebut. Seterusnya, untuk responden yang kedua iaitu Barakah Halal Mat, responden ini kami melaksanakan temu duga secara atas talian bersama Cik Sabrina, bukannya pemilik kepada Barakah Halal Mat, iaitu Encik Anwar, disebabkan Cik Sabrina adalah anak kepada Encik Anwar dan juga merangkap sebagai pengurus jualan dan pemasaran Barakah Halal Mat. Jadi kami memberi keputusan untuk membuat temu duga bersama Cik Sabrina kerana Encik Anwar tidak berkelapangan pada masa tersebut. Seterusnya, Barakah Halal Mat juga memfokuskan kepada pemasaran produk runcit Bumiputera Muslim di kawasan Bangi Selangor, dan masalah utama yang dihadapi oleh Barakah Halal Mat ialah penggunaan aplikasi e-dagangan, dan cara mengatasi masalah ini adalah menggiatkan lagi pemasaran secara atas talian. Dan ini adalah bukti saya bersama Cik Sabrina membuat temu duga secara online, dan ini gambar kami berdua, dan ini antara produk yang dijual dalam Barakah Halal Mat. Antaranya adalah ayam segar, antaranya barangan sejuk ataupun sejuk beku, dan madu. Seterusnya,
Fasa yang ketiga, perbincangan dengan ahli kumpulan selepas perjumpaan pertama dengan semua responden. Jadi kami mendapati maklumat mengenai masalah yang telah dihadapi oleh peniaga runcit semasa pandemik COVID-19 melanda. Jadi sumbangan yang kami telah bincangkan di dalam grup WhatsApp kami adalah yang pertama, untuk membuat promosi di media sosial secara agresif. Yang kedua, mengadakan servis penghantaran COD. Dan yang ketiga, memohon subsidi kerajaan kepada peniaga runcit yang terjejas semasa COVID-19 ini. Jadi untuk memastikan para responden dapat meningkatkan pendapatan dan prestasi perniagaan untuk kegunaan semasa dan masa hadapan. Sekarang saya akan menerangkan bahagian fasa 4 iaitu pertemuan akhir dengan responden. Setelah beberapa pertemuan yang diadakan bersama dengan responden kajian kami telah berjaya memahami keadaan mereka dan mencatatkan 3 jenis sumbangan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Cadangan sedemikian diberikan kerana dalam era teknologi ini, media sosial merupakan strategi pemasaran yang lebih cepat dan berkesan untuk mempromosikan sesuatu. Jadi, kami akan mengadakan satu tutorial yang khas untuk mengajar mereka dalam penggunaan media sosial yang lebih popular seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Dalam tutorial ini, kami akan mengajar secara langkah demi langkah tentang penggunaan media sosial supaya responden kami dapat betul-betul memahami dan mengetahui tentang penggunaan media sosial. Kami juga akan mengajar mereka tentang bagaimana mencipta dan menguruskan akaun media sosial mereka. Dan seterusnya, kami akan berkongsi cara untuk menangkap gambar yang lebih kreatif dan cara memuat naik gambar dalam media sosial supaya dapat mempromosikan barangan dan menarik minat pelanggan untuk membeli barangan di kedai runcit mereka. Manakala kami akan mengajar mereka tentang penghasilan QR Code terhadap e-wallet supaya dapat mempermudahkan sistem pembayaran mereka. Dengan secara keseluruhannya, pemberian tutorial ini akan meningkatkan lagi pengetahuan e-dagang dan penggunaan media sosial dalam membantu mereka mempromosikan kedai runcit mereka. Kedua adalah membantu responden untuk membina platform perniagaan mereka dalam talian. Pembinaan platform perniagaan dalam talian dapat mempromosikan barangan mereka dalam masa yang pertama. Dalam sumbangan ini, kami membantu responden pertama untuk membina platform perniagaannya di Shopee seperti yang ditunjukkan dalam slide dan projek kami. Dalam platform Shopee yang dibina ini, kami telah mencadangkan peniaga runcit boleh mengadakan promosi jualan dengan menggerombongkan sebahagian dalam bentuk set seperti dibahagikan kepada set A, set B dan set C. Berbahagian barangan dalam bentuk set juga dapat membantu perniagaan runcit dalam memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan yang berbeza. Hal ini demikian dapat memudahkan pelanggan untuk membeli barangan di rumah di samping dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Manakala terhadap responden kedua, kami akan membantu mereka dalam membina platform perniagaannya di Facebook. Kami juga mencadangkan peniaga runcit untuk mengadakan promosi jualan dengan mengadakan siaran langsung di platform Facebook seperti memberi demonstrasi secara talian kepada pengguna agar pengguna dapat mengetahui dan memahami produk yang dijual oleh mereka dengan mendalam. Dengan secara keseluruhannya, cadangkan ini dapat membantu responden kajian kami dalam mencapai tahap promosi yang cepat dan berkesan dalam masa yang singkat. Hal ini juga membawa kepada peningkatan pendapatan dan prestasi perniagaan runcit mereka dalam situasi pandemik COVID-19 yang masih mencabar hari ini. Sumbangan ketiga yang dilaksanakan oleh kumpulan kami untuk membantu responden adalah membantu responden memohon bantuan kerajaan. Antara bantuan kerajaan yang dimohon oleh kita adalah geran khas prihatin, GKP 3.0 dan juga GKP tambahan. Kedua-dua bantuan kerajaan ini adalah khas untuk perniagaan kecil dan sederhana.
Dengan mengadakan bantuan kerajaan ini dapat meringankan beban responden. Hal ini adalah kerana mereka boleh menggunakan bantuan kerajaan ini untuk membayar gaji pekerja, membayar sewa kedai atau rumah. Dengan ini dapat meringankan beban mereka. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan perbelanjaan kewangan. Dalam kajian ini, kami tidak memerlukan perbelanjaan kewangan. Hal ini adalah kerana kebanyakan sumbangan yang dilakukan oleh kita adalah melalui internet. Antaranya ialah memberi tutorial kepada responden tentang penggunaan media sosial dan membina platform Facebook dan Shopee kepada responden, dan terakhir adalah membantu mereka memohon bantuan kerajaan. Oleh itu, kami tidak memerlukan perbelanjaan kewangan dalam kajian ini. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan jangkaan implikasi. Antara jangkaan implikasi terhadap pelajar adalah mengamalkan sikap yang tidak berputus asas. Hal ini adalah kerana peniaga kedai runcit tidak pernah berputus asas untuk menamatkan perniagaan mereka semasa pandemik COVID-19. Namun mereka tetap meneruskan perniagaan mereka semasa pandemik COVID-19. Selain itu, wujud sikap tanggungjawab dan bersatu padu di antara ahli kumpulan. Dalam kajian ini, kami akan membahagikan tugas kepada setiap orang. Dengan ini, setiap orang mempunyai tanggungjawab masing-masing semasa menjalankan kajian ini. Dan seterusnya adalah kemahiran komunikasi adalah sangat penting. Hal ini adalah kerana semasa menjalankan temu duga dengan responden, kami mendapati bahawa terdapat responden yang tidak memahami soalan yang ditanya oleh kita. Oleh itu, kemahiran berkomunikasi adalah sangat penting untuk memberi penjelasan kepada responden tentang soalan yang tidak difahami. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan kita terhadap perniagaan kedai runcit. Melalui kajian ini dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap perniagaan kedai runcit. Sebagai contoh, mengetahui cara untuk menangani cabaran semasa pandemik COVID dan juga sumbangan yang boleh dilaksanakan oleh perniagaan kedai runcit untuk menangani cabaran ini. Seterusnya, saya akan membincangkan jangkaan implikasi terhadap responden. Bagi kedua-dua responden, didapati mereka menghadapi cabaran yang sama, iaitu pendapatan terjejas. Oleh itu, kumpulan kami telah memberikan cadangan dengan mengadakan satu tutorial khas kepada responden tentang penggunaan sosial media seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Seterusnya, kita juga akan membantu mereka menyelesaikan cabaran penggunaan e-dagang dengan mengajar peniaga kedai runcit untuk penghasilan QR Code terhadap e-wallet semasa pembayaran. Menurut Encik Chong, beliau setuju untuk menjalankan penggunaan e-dagang ini kerana ini dapat menjaga keselamatan dan kewangan daripada dirempak. Bagi Cik Sabrina pula, beliau juga setuju untuk cadangan ini kerana dapat memudahkan beliau menghitung akaun pada setiap bulan disebabkan semua transaksi akan dipaparkan keluar. Kami juga telah membantu responden membina platform sendiri di media sosial. Kami telah membantu Encik Chong membina platform sendiri iaitu akaun Shopee, manakala Cik Sabrina pula kami telah membantu beliau mencipta platform sendiri di Facebook. Dengan pelaksanaan cadangan ini, kami percaya bahawa pendapatan dan prestasi perniagaan akan meningkat. Seterusnya, kami juga telah membantu kedua-dua responden untuk memohon bantuan kerajaan seperti Geran Khas Prihatin, GKP dan GKP tambahan supaya dapat menampung kos sara hidup mereka. Secara keseluruhannya, cadangan yang diberikan oleh kumpulan kami dapat mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia. Penurunan kadar kemiskinan adalah penting kerana kadar kemiskinan yang tinggi akan memberikan impak besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Baiklah, secara kesimpulannya, untuk bahagian 7.0 berkenaan kesimpulan projek yang kami telah laksanakan adalah: yang pertama, ramai peniaga runcit telah mengalami kerugian dalam jangka masa hampir setahun disebabkan oleh COVID-19 ini. Dan yang kedua, banyak lagi isu berbangkit yang kita dapat cakna mengenai masalah yang dilanda dan juga pelbagai cadangan telah dilontarkan untuk membantu para peniaga runcit mengekalkan momentum pasaran yang positif.
Yang ketiga, wabak ini memberi peluang dan ruang kepada mereka yang bersifat terbuka dan mencari peluang untuk terus hidup di waktu pandemik ini. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian daripada grup 4. Terima kasih.